Nombor 9 Rosmawadi Osman. Ana Syarum masih lagi kekal sebagai ketua pasukan. Dan walaupun pengajuan membenarkan pendaftaran 3 pemain bukan Melayu dalam kejuaraan ini, namun pasukan Kedah tidak menggunakan sebarang pemain import. Perlis menjadi penjaga gol Tinakon Sombun. Ini sebagai sudut yang pertama dalam masa tambahan di separuh masa kedua menjadi milik pasukan Perlis. Satu kad kuning saja dilayangkan dalam perlawanan ini dan ianya telah pun dilayangkan kepada pemain pertahanan pasukan Kedah, iaitu Muhammad Rizwan Rumli. Itulah satu-satunya kad yang dilayangkan oleh pengadil dalam perlawanan ini, dan pujian juga harus diberikan kepada pengadil kerana mengendalikan perlawanan dengan begitu baik setakat ini. Satu lagi hantaran liar dari barisan hadapan pasukan Perlis antara oleh pemain ini, Andrian Jurat Chamrong, pemain yang pernah beraksi untuk pasukan Perlis dan juga Kedah satu ketika dulu. Kini kembali mewakili Perlis. Baik skill ditunjukkan oleh Syafiq. Masih lagi Syafiq. Dorongannya cantik juga pada Syafiq. Syafiq melakukan cubaan, apakah terkena tangan? Begitu pantas pengadil mengesan. Bola terkena tangan Adrian Jurat Chamrong. Kita lihat ulang tayang mungkin bagaimana bola terkena tangan. Di sini tepat sekali mengenai tangan. Walaupun tidak disengajakan, tetapi ada pergerakan dari tangan. Posisi yang agak berbahaya, lebih kurang pada jarak 20 meter dari pintu gol. Di sini Kedah mempunyai beberapa pemain seperti Rizwan Rumli, Syafiq, juga Syamim mampu untuk melakukan cubaan terus. Dilihat dari sini, saya rasa mungkin Rizwan Rumli akan melakukan cubaan. 5 pemain membentuk benteng untuk pasukan Perlis dalam usaha untuk menghalang sepakan ini. Ridwan cantik, tetapi dapat ditolak keluar oleh penjaga gol Kamal Fariza. Salah faham di antara 2 pemain di tengah. Syamim dan juga Syafiq, saya rasa. Apa yang berlaku? Apakah ada satu lagi pertukaran untuk pasukan Perlis? Kerana Kedah sudah pun melakukan 3 pertukaran. Pertukaran ketiga data akhir buat Perlis. Kita nantikan pengesahan. Kelihatan ternampak juga tadi ada pemain yang baru masuk. Itu dia Hazwan Zainon masuk menggantikan Rosmawadi Osman. Pemain nombor 9 dikeluarkan dan dimasukkan pemain nombor 19. Peluang untuk pemain muda ini, Hazwan Zainon membuktikan keupayaannya. Dan sudah pun dikeluarkan adalah penyerang tunggal bagi pasukan Perlis. Ini cukup menarik. Kita cuba lihat bagaimanakah perubahan posisi yang dilakukan oleh Norizan Bakar. Tidak lepas hantaran yang cuba dilakukan, diapit oleh 2 pemain pertahanan. Gandengan oleh pemain ini, Wan Muhammad Syukri dan juga Rizwan Abdul Rahim di sebelah kanan tadi. Lontaran jauh akan dilakukan oleh Nasri Ahmad. Terus tapi dikeluarkan sekali lagi oleh Wan Syukri. Namun belum lagi selamat kubu pasukan Kedah. Pasukan Perlis masih lagi berada hampir dengan kawasan penalti Kedah. Dari sebelah kiri kawasan mereka, cuba menghantar ke kawasan tengah, tapi tidak ada rakan sepasukan di situ. Lontaran akan dilakukan oleh Nur Hisham. Hisham pendek saja kepada Izrul. Masih lagi Hisham. Pantas tindakan dari pertahanan Kedah tadi untuk minta hantaran. Marah sedikit
Muhaimin dengan kealpaan barisan pertahanannya. Itu tadi rembatan yang cuba dilakukan oleh bagi pasukan Perlis. Muhaimin Sahab, pemain gantian pertama yang masuk pada minit ke-54. Muhaimin sekali beliau cemas apabila dakapannya tidak menjadi bola yang cuba dipintas terlepas. Ini ruang pula Syamim cuba mengasak, tetapi bijak tolakan dari Adrian kembali kepada penjaga golnya untuk kembali mengatur gerakan ke arah pintu gol pasukan Kedah. Kawalan baik dari Muhammad Nasri, cuba dapat oleh Muhaimin. Muhaimin sudah sedikit ke hadapan. Wan Syukri dikeluarkan dari kawasan bahaya oleh Kamal Azira. Berikan lontaran yang akan dilakukan oleh Nasri. Seorang lagi pemain mengalami kecederaan. Sekali lagi perlawanan terpaksa dihentikan oleh pengadil. Sudah kerap kali kita dapat lihat pemain mengalami kekejangan, dan seorang lagi pemain Perlis. Walau bagaimanapun pemain ini perlu meneruskan aksi kerana sudah ada 3 pertukaran dilakukan oleh Norizan Baka. Beliau sudah pun memasukkan pemain nombor 21, pemain nombor 19 dan 13. Beliau sudah mengeluarkan Muhammad Syukur Azmi, Rosmawadi Osman juga turut dikeluarkan. Dan kedua-dua pasukan sudah pun menggunakan ketiga-tiga pertukaran. Dengan perlawanan berbaki 6 minit. Dan ini dan Norizan Baka yang diberikan kepercayaan untuk mengemudi pasukan Proton Piala Emas Raja pasukan Perlis. Baru-baru ini juga beliau membawa pasukan staf Unimap muncul juara kejohanan staf IPT. Muhaimin Muhammad, jaga gol berusia 22 tahun bagi pasukan Kedah, pernah beraksi untuk skuad Piala Presiden. Kini Perlis mempunyai ruang. Namun sekali lagi kita dapat lihat tindakan bijak Wan Syukri, atau sebenarnya TE yang membaca pergerakan hantaran pemain Perlis. Sepakat sudut untuk Perlis. Setelah Iqbal Faiz cuba melakukan hantaran lintang, berjaya dihalang oleh Umar Nur Fikri atau TE. Iqbal sendiri akan melakukan sepakat sudut ini. Apakah akan membuahkan hasil? Tidak juga. Kita masih lagi gagal untuk menyaksikan sebarang gol terhasil. Dengan permainan berbaki 5 minit saja untuk kita mengetahui pemenang menuju sepakan penalti. Kawalan kemas Irwan Sazmin ke tengah. Oh, sayang sekali. Beliau cuba untuk mencari Kamal Azira yang sudah pun naik ke atas. Tetapi Kamal Azira tadi agak tidak dapat membaca hantaran dilakukan oleh Izwan Shazmin. Izwan Ahmad jaga gol Perlis. Lagi bola berlegar di kawasan tengah. Kasaran dilakukan oleh pemain Perlis. Anas Syarum, ketua pasukan, dipersalahkan kerana menolak dan sepakan bebas yang akan dilakukan oleh Wan Muhammad Syukri Wan Ahmad yang bertindak selaku ketua pasukan setelah Nizam Mansur dikeluarkan akibat tercedera. Syafiq, sepakannya melambung tinggi seolah-olah ditujukan kepada penonton sepakan itu. Kesal dia, namun mampu lagi tersenyum. Syafiq setakat ini sudah pun menjadikan 1 gol. Pemain yang berusia 18 tahun, pernah muncul selaku penjaring terbanyak kejohanan MSSM pada musim 2011.
aksinya di kejuaraan itu yang menarik perhatian pengurusan pasukan untuk menyenaraikan pemain muda ini bagi pasukan Liga Perdana. Maka jauh dari penjaga gol. Masih lagi tidak ada sebarang ancaman terhadap pintu gol dalam separuh masa yang kedua ini. Sekali lagi Syafiq gagal untuk melepaskan diri dari kawalan Nur Hisham. Bertindak baik setakat ini, berjaya mengekang pergerakan penyerang-penyerang pasukan Kedah. Nur Hisham miss, pemain pertahanan tengah bagi pasukan Perlis. Namun jika kita lihat dalam perlawanan ini, tidak ada pemain yang kekal dalam satu posisi. Formasi asal sudah berubah. Ruang untuk pasukan Perlis melakukan cubaan, tetapi mujur rempatan yang dilakukan tadi terkena pertahanan. Anas Syarum yang melakukan cubaan. Cemas ketika barisan belakang pasukan Kedah. Tapi kini semuanya sudah reda dengan Muhaimin Muhammad akan melakukan sepakan gol ini. Dengan beliau dan rakan sepasukannya mempunyai baki hanya 2 minit saja untuk mengesahkan kejuaraan sebelum ditentukan menerusi sepakan penalti. Nasri berusaha untuk mengekalkan bola dalam kawasan permainan dan berjaya. Dan terus menolak. Kali ini di sebelah kanan untuk Ahmad Nasri. 17 Muhammad Iqmal Faiz dikeluarkan oleh pertahanan pasukan Kedah. Minit yang ke-29 sekarang ini. Apakah akan ada banyak masa tambahan atau hanya sekadar 1 atau 2 minit diberikan oleh pengadil? Memandangkan beberapa kali perlawanan terhenti, dan itu tadi peluang yang dilepaskan hasil kesilapan barisan pertahanan pasukan Kedah yang tidak menyedari kehadiran pemain ini ketika hantaran dilakukan. Itu dia, beliau menyusup di tengah-tengah di antara dua pertahanan, berjaya melakukan tandukan, tetapi ketika beliau melonjak kelihatan sedikit off balance. Selamat sekali lagi pintu gol pasukan Kedah. Hanya ada tinggal seminit. Tandukan lemah saja. Namun pantas Muhaimin keluar untuk mengutip bola, tandukan ke belakang. Muhaimin juga mungkin sedikit kelihatan seperti mengalami kekejangan. Memangnya beliau menendang bola keluar dan meminta untuk menerima rawatan. 1 minit pengesahan untuk masa yang dilanjutkan di akhir permainan. Minit ke-120 ini. 120 minit, 22 orang pemain bertarung di atas padang untuk merebut kejuaraan trofi Proton Piala Emas Raja-Raja. Namun tiada seorang pun yang mampu menghasilkan jaringan. Tumpuan kita pastinya ke arah si baju hitam ini. Muhammad Nazmi selaku pengadil perlawanan. Pencapaiannya mengadili perlawanan akhir Piala Presiden. Baru berusia 23 tahun pengadil yang beraksi secara sepenuh masa selaku pengadil pertandingan bola sepak, mengadili perlawanan-perlawanan Liga Super, Liga Perdana dan juga Piala Malaysia. Juga diterima sebagai anggota AFC Project Future bagi pengadil-pengadil di bawah usia 25 tahun. Mungkin satu hari nanti kita dapat pengadil ini beraksi di Piala Dunia. Sudah pun memasuki minit ke-31. Bila-bila masa saja whistle panjang akan kedengaran. Pengadil sudah pun melihat ke arah jam tangannya. Apakah itu sepakan terakhir dari Muhaimin? Kedah mengasak ke pintu gol Perlis. Namun pertahanan Perlis pula bertindak bijak. Satu
Satu lagi serangan dari Perlis yang terakhir untuk mereka menghasilkan gol. Mungkin terkena tangan. 2 kali terkena tangan pemain ini. Beliau sedar bola itu terkena tangan. Selamat sekali lagi dalam keadaan yang hampir kelang kabut. 2 lawan 2. Mujurlah clearance yang cuba dilakukan tadi, terkena tangan penyerang Perlis. Mohaimin selepas ini akan berhadapan dengan 5 sepakan penalti. Itu dia tiupan whistle panjang menamatkan 120 minit aksi perlawanan akhir Proton Piala Emas Raja-Raja di antara pasukan Kedah dan Perlis yang berkesudahan 0-0. Tiada jaringan dapat dihasilkan dan kita akan menyaksikan pula sepakan penalti. 5 sepakan pertama untuk kedua-dua pasukan. Jika tiada jaringan, akan ditambahkan lagi dengan 1 sepakan. Dan mereka akan berehat sementara menantikan jurulatih untuk memilih 5 pemain yang akan melakukan sepakan. Kita hanya menantikan pengadil untuk memilih barisan 5 pemain untuk melakukan sepakan bagi kedua-dua pasukan. Bela 120 minit kita telah disajikan dengan permainan yang boleh dikatakan agak menarik. Mungkin kita cuba lihat beberapa aksi-aksi menarik sepanjang perlawanan sebelum kita terus saja kepada sepakan penalti. Apakah dapat kita lihat aksi-aksi menarik